Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni insya-Allah kita akan lihat mengenai dengan solat tarawih. Bila sebut tentang solat tarawih, hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad bermaksud sunat yang dituntut ataupun sunat yang selalu Nabi laksanakan dan jarang sekali Nabi tinggalkan. Bila Nabi tinggalkan hanya kerana untuk menyatakan perkara tersebut tidak wajib, itu dipanggil sunat muakkad. Kalau Nabi tak pernah tinggal, maka dia akan jadi wajib. Macam pagi Jumaat lah, semayang subuh hari Jumaat, baca surah As-Sajadah. Selalu Nabi baca, selalunya Nabi akan baca. Cuma sekali-sekali Nabi tinggal menyatakan perkara tersebut tak wajib. Kalau Nabi tak pernah tinggal, jadi wajib. Solat tarawih hukum sunat muakkad. Nabi SAW melalui sabdaan Nabi, melalui perbuatan Nabi, Nabi buat. Dan ulama sepakat iaitu hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah istihbab, iaitu sunat ataupun sunat muakkad. Dalil mengenai dengan solat sunat tarawih ini berdasarkan keumuman hadis man qama Ramadan. Siapa yang bangun pada bulan Ramadan, mendirikan malam bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman, dalam keadaan dia ihtisab, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosa yang telah terdahulu. Dan jemaah dalam solat tarawih adalah perkara yang dituntut. Walaupun di sana ada sedikit perbezaan di kalangan ulama, tapi majoriti keseluruhannya, hampir keseluruhan menyatakan disunatkan secara berjemaah, disyariatkan secara berjemaah. Dan dalam satu hadis menyatakan man qama ma'al imam, siapa yang sembahyang qiyam bersama dengan imam hatta yang sarifa, sehinggalah imam tu selesai sembahyang, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala beribadat sepanjang malam. Jadi kalau kita nak buat 8 rakaat, kita pergi tempat yang 8 rakaat. Nak buat 20, kita pergi tempat 20 rakaat. Kerana makmum dia tak boleh ambil separuh-separuh, dia kena ambil habis bersama dengan imam, barulah dapat kelebihan kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala qiyam sepanjang malam. Kisah mengenai permulaan solat sunat tarawih ini, hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat daripada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Nabi SAW satu malam Nabi keluar, pada pertengahan malam Nabi keluar. Nabi semayang di masjid Nabi. Kemudian beberapa orang lelaki ikut belakang Nabi, menjadi makmum Nabi. Maka selepas daripada itu manusia bercerita, bercakap-cakap sehingga tersebar perkara ini di kalangan sahabat Nabi. Maka mereka berkumpul lebih ramai berbanding hari yang pertama. Nabi SAW keluar untuk semayang malam pada bulan Ramadan pada malam yang kedua. Yang keluar pada malam yang kedua di kalangan sahabat Nabi untuk menjadi makmum Nabi ini lebih ramai berbanding malam pertama. Kemudian berita ataupun cerita ini tersebar sehinggalah penuh masjid pada malam yang ketiga. Kemudian Nabi keluar, Nabi semayang menjadi imam pada malam yang ketiga. Bila mana pada malam yang keempat, masjid tak dapat menampung ramai sangat sahabat Nabi pada ketika itu, Nabi tak keluar dah. Nabi tak keluar daripada rumah Nabi untuk semayang di masjid Nabi pada waktu malam, pada bulan puasa, malam yang keempat. Pada ketika itu di kalangan sahabat-sahabat Nabi ada yang menyatakan as-salah, as-salah, semayang. Nabi SAW tak nak keluar, sehinggalah Nabi keluar waktu bila? Nabi keluar pada waktu semayang subuh. Apabila selesai semayang subuh, Nabi menghadap makmum jemaah semua. Kemudian Nabi mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Nabi mengucapkan amma ba'du,
Nabi menyatakan fa innahu lam yakhfa alayya sya'nukum, sesungguhnya tak ada sesuatu yang membimbangkan aku, tetapi yang membimbangkan aku pada malam tadi adalah takut an tufrada alaikum salatul lail, takut difardukan kepada kamu semayang malam, fata'jizu anha, menyebabkan kamu tak mampu buat nanti pada bulan Ramadan. Bila mana aku buat setiap malam pada bulan Ramadan, Nabi kata aku takut menjadi berat kepada umat aku untuk berjaga malam, setiap malam kena buat, hukumnya wajib. Nabi takut jadi wajib, sebab tu Nabi tak keluar pada malam yang keempat. Nabi memulakan solat, kalau kita lihat, Nabi tak berjanji pun, dan Nabi tak niat pun bersama dengan sahabat-sahabat Nabi. Cuma Nabi nak sembahyang seorang, tiba-tiba sahabat malam pertama makin ramai, malam kedua lebih ramai, sampailah malam yang ketiga, malam yang keempat dah sampai keluar masjid Nabi. Pada ketika itu Nabi tak keluar untuk menjadi imam. Dan sehingga pada malam yang ketiga tu Nabi SAW keluar. Dalam satu riwayat menyatakan fasalla bihim qiyaman tawilan, Nabi qiyam panjang hatta khusyu fawatas sahur, sehingga sahabat Nabi ni risau, takut terlepas waktu sahur, nak masuk subuh dah, nak bagi tahu pertengahan malam Nabi solat panjang sampailah sampai dekat nak waktu sahur. Apakah sebab ataupun illah yang Nabi tidak menjadi imam pada malam yang keempat? Adalah kerana Nabi takut difardukan solat tarawih ataupun solat malam, dan Nabi kasih sayang Nabi kepada umat. Sebab itu Nabi tak nak keluar untuk pada malam yang keempat. Dan berterusanlah begitu sehinggalah Nabi SAW wafat. Nabi wafat, begitulah keadaannya. Nabi hanya semayang pada malam yang ketiga secara berjemaah. Selepas tu Nabi tak semayang berjemaah dah, pada malam bulan puasa. Pada zaman khilafah pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, sama juga, sembahyang sendiri-sendiri, tidak sembahyang berjemaah. Kemudian pada zaman Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, dalam Sahih Al-Bukhari daripada hadis Abdurrahman bin Abdin Al-Qari, dia kata kharajtu ma'a Umar. Abdurrahman bin Abdul Qari, dia kata aku keluar bersama Sayyidina Umar ibn al-Khattab pada satu hari, pada satu malam pada bulan Ramadan. Aku keluar bersama Sayyidina Umar di masjid. Fa idzan nas auza'un mutafarriqun. Pada ketika itu Sayyidina Umar lihat manusia ini berpuak-puak. Ada yang semayang sendiri-sendiri di penjuru masjid, ada yang semayang belah sana, belah belakang, belah tepi, belah depan. Ada yang semayang sendiri, ada yang besar semayang dengan grup dia sahaja. Maka Sayyidina Umar kata, inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahidin lakana amsal. Alangkah baiknya sekiranya aku dapat kumpulkan semua ini berimamkan dengan qari yang satu, iaitu imam yang satu. Kemudian Sayyidina Umar melaksanakan keazaman dia, dan dia telah mengumpulkan semua manusia yang ada di masjid pada ketika itu, berimamkan dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab bacaan dia bagus, dan dia jadi imam, semua jadi makmum. Kemudian Sayyidina Umar kata aku keluar kemudian perawi hadis ini, iaitu namanya Abdurrahman bin Abdul Qari, dia kata aku keluar bersama Sayyidina Umar satu malam yang lain. Pada ketika itu aku lihat manusia semua sedang solat berimamkan dengan imam yang satu. Sayyidina Umar menyatakan ni'matul bid'atu hiya, inilah sebaik-baik bid'ah, sebaik-baik bid'ah, wallati yanamun anha afdal minal ladzi yaqumun. Yuridu akhirul lail wa kana an-nas yaqumun awwalahu. Sayyidina Umar kata mereka yang tidur lebih afdal berbanding mereka yang bangun. Maksudnya adalah mereka yang bangun di akhir malam. Bangun di akhir malam, mereka qiyam, mereka bangun di akhir malam untuk solat malam, untuk solat tarawih. Sayyidina Umar kata wallati yanamun anha afdal minal lati yaqumun, iaitu mereka tidur di akhir malam dan mereka berjaga di awal malam untuk solat malam atau solat tarawih. Dan dipanggil sembahyang tarawih ini dipanggil sebagai sunnah Umariyah,
iaitu dipanggil bermula daripada Saidina Umar bin Khattab, yang sunnah dilaksanakan tarawih secara berjemaah. Empat mazhab menyatakan disunatkan berjemaah solat tarawih, melainkan ada pendapat terpencil di sana yang menyatakan sunat dilaksanakan secara bersendirian, tidak secara berjemaah. Dan amalan Saidina Umar ini adalah diamalkan sampai ke hari ini. Sentiasa mana-mana negara pun mereka akan buat solat tarawih secara berjemaah, kerana beramal dengan sunnah Amirul Mukminin, iaitu Saidina Umar bin Khattab. Imam An-Nawawi menyatakan, ulama semua sepakat, ittifaq sepakat, iaitu solat tarawih adalah solat yang disunatkan. Cuma mereka berbeza pendapat mengenai dengan yang afdal. Afdal solat tarawih di rumah secara bersendirian ataupun jemaah di masjid. Imam Syafi'i, majoriti di kalangan ulama-ulama, majoriti di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Imam Abu Hanifah sendiri, sebahagian ulama-ulama Maliki, mereka kata yang afdalnya sembahyang tarawih ini secara berjemaah, seperti mana yang telah dibuat oleh Saidina Umar Ibn Khattab dan juga sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Dan berterusan amalan orang-orang Islam ini sampailah ke hari ini, kerana solat tarawih juga termasuk dalam syiar yang zahir. Bila solat tarawih termasuk dalam syiar, maka solat tarawih ini disamakan dengan solat hari raya. Solat hari raya kan dia syiar. Bila sebut tentang syiar Islam, disunatkan untuk dilaksanakan secara berjemaah. Apa-apa solat sunat yang menunjukkan syiar Islam, syiar yang zahir, yang terzahirnya Islam, maka disunatkan berjemaah. Solat gerhana, solat gerhana kan sebagai syiar, kita nak menyatakan kekuasaan Allah. Allah Ta'ala boleh buat gerhana, tutup cahaya matahari, tutup cahaya bulan. Ini semua kita nak menyatakan tentang kekuasaan Allah. Begitu juga hari raya sebagai syiar umat Islam. Kita dah penat menyambut puasa sebulan, kita nak bersukaria pada hari raya. Dan juga sembahyang, ada sebahagian termasuk sembahyang tarawih yang menggambarkan pada malam, siangnya kita letih berpuasa, malam pun kita berletih juga beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni syiar. Bila sebut tentang syiar, maka disunatkan dilaksanakan secara berjemaah. Istisqa, solat sunat minta hujan, itu pun syiar juga, sebab kita nak semua nak berhimpun di padang yang luas untuk kita bermunajat kepada Allah, minta hujan diturunkan. Itu sebagai syiar. Syiar merendahkan diri kepada Allah, semua berhimpun, semayang, doa, minta hujan diturunkan. Dan sekiranya solat sunat yang tidak syiar, maka tidak dilaksanakan secara berjemaah dan tak disunatkan dan tidak dimakruhkan. Hukumnya harus je, tak disunatkan dan tidak dimakruhkan. Solat sunat yang berbentuk syiar Islam ini sedikit sangatlah. Solat sunat hari raya, solat tarawih, kemudian solat hari raya, solat tarawih, solat gerhana bulan matahari, dan juga solat istisqa, solat minta hujan. Cuma sebahagian di kalangan ulama Syafi'i, dan juga selain daripada sebahagian ulama Syafi'i, ada yang menyatakan solat di rumah itu lebih afdal. Tapi ini sebahagian kecil lah pendapat ulama Syafi'i. Mereka berdasarkan hadis afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seafdal sebaik-baik solat seseorang itu di rumah dia, melainkan sembahyang fardu saja di masjid. Dia ambil hadis tu. Sebenarnya hadis tersebut kita katakan itu bukan syiar. Pada solat sunat yang bukan syiar. Yang syiar disunatkan dilaksanakan secara berjemaah. Ubay bin Ka'ab, dia sembahyang menjadi imam kepada manusia pada qiyam pada bulan Ramadan. Apabila wafatnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, pada ketika itu diganti dengan imam yang kedua, iaitu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit menjadi imam dan menggantikan tempat Ubay bin Ka'ab. Zaid bin Sabit ni antara penulis wahyu Nabi lah, sahabat Nabi, penulis wahyu Nabi. Kita lihat solat tarawih, di antara bilangan-bilangan solat tarawih. Sebenarnya tentang bilangan solat tarawih ini, sebahagian di kalangan ulama, sebahagian di kalangan manusia, mereka terlampau keras dalam mengambil kira berapakah bilangan solat sunat tarawih ini.
dengan tidak membenarkan penambahan. Tak kalau Nabi semayang, isteri Nabi kata, Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata Nabi semayang bulan Ramadan, tak bulan Ramadan malam 11 rakaat. Ada satu riwayat kata 13 rakaat. Jadi sebahagian di kalangan manusia ada yang ketat dan menyatakan tak boleh sekiranya solat lebih daripada 11 rakaat. Dan perkara ini dianggap dan mereka menganggap perkara ini bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan, yang mana batal solat 11 rakaat ataupun 13 paling tinggi. Mereka menganggap penambahan seperti penambahan solat zuhur. Solat zuhur 4 rakaat tak boleh tambah 5. Nabi semayang sunat pada waktu malam 11 rakaat ataupun 13 rakaat, maka tak boleh lebih. Jadi pendapat ini pendapat yang melencong lah daripada kebenaran. Salah, pendapat yang tidak tepat. Adapun perbuatan Nabi SAW mengenai dengan rakaat yang Nabi semayang daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah SAW yazid fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Nabi SAW, isteri Nabi kata, Nabi tidak menambah dalam bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan. Nabi tak tambah lebih daripada 11 rakaat, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Nabi SAW yusalli minal lail 13 rakaatan. Nabi semayang waktu malam 11 rakaat. 11 rakaat. Nabi buat witir 5 rakaat. Dan Nabi tidak duduk melainkan pada akhir solat. Nabi semayang duduk di akhir solat. Dalam satu riwayat yang lain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia katakan salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 rakaatan. Nabi solat malam Nabi ini 13 rakaat. 13 rakaat. Sama juga hadis riwayat Zaid bin Khalid, 13 rakaat. Jadi ada yang 13, ada yang 11. Aisyah radhiyallahu taala anha, kita lihat Aisyah radhiyallahu taala anha secara jelas, secara sharih jelas menyatakan Nabi tidak tambah bilangan dalam bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan. Bilangan Nabi hanya 11 rakaat. Itu mengikut pengetahuan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhtilaf yang datang ataupun perbezaan pandangan ulama riwayat yang datang ini mengenai dengan kaifiyat, iaitu cara pelaksanaan solat tersebut. Ikhtilaf yang datang ni pada kaifiyat, pada cara, dan juga pada jumlah bilangan. Adakah 11, 13 tadi, 13 adakah termasuk solat sunat ba'diyah Isya ataupun termasuk solat sunat qabliyah subuh? Itu yang masuk 11 ataupun 13. Kalau dikatakan 13, 3 rakaat Nabi semayang malam 8 rakaat, 3 rakaat witir, 2 rakaat lagi kemungkinan ba'diyah Isya, kemudian kemungkinan qabliyah subuh. Perkataan Nabi SAW menjawab soalan orang yang bertanya kepada Nabi mengenai semalam malam. Sedangkan Nabi berada di atas mimbar pada ketika itu, Nabi menyatakan salatul laili masna masna, solat malam ni 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum as-subha shalla wahidatan. Apabila salah seorang di kalangan kamu dah takut masa nak habis ni, nak masuk subuh, shalla wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Dia witir dengan 1 rakaat penutup semayang. Bila Nabi sebut semayang malam masna masna 2 rakaat 2 rakaat, maksudnya Nabi tidak menentukan bilangan rakaat tertentu pada waktu malam ni. Bila mana satu keluasan Nabi berikan kepada umat ini untuk tidak ditentukan berapakah bilangan rakaat pada semayang malam. Nabi kata salatul laili masna masna, semayang malam 2 rakaat 2 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i, solat tarawih hanya dibenarkan 2 rakaat 1 salam. Siapa yang buat 4 rakaat 1 salam tak sah. Tapi kalau witir boleh buat pula witir. Witir tuan-tuan nak buat 5 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, 7 rakaat 1 salam. Boleh. Kalau tuan-tuan rasa yakin, ingat bilangan bilangan semayang, bilangan rakaat. Dari segi keharusan tu boleh. Cuma dari segi
dari segi hukum keharusan tu boleh, dari segi sunnahnya 2 rakaat lah, 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam. Cuma sembahyang apa pun boleh. Sembahyang duha nak buat sampai 12 rakaat 1 salam, 8 rakaat 1 salam boleh. Cuma tak menepati sunnah lah, segi sah lah. Cuma dalam solat tarawih, mazhab Syafi'i kita tak membenarkan lebih 2 rakaat. 2 rakaat mesti beri salam. Berbeza dengan mazhab yang lain. Mazhab yang lain ada yang mengharuskan. Berbeza dengan mazhab Syafi'i, tak membenarkan sama sekali. Dan kalau kita lihat pandangan-pandangan ulama mengenai dengan kisah apa? Kisah sembahyang malam Nabi ni, isteri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, dia sendiri berkata Nabi tak tambah bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan 11 rakaat. Ini menunjukkan Nabi sembahyang 11 rakaat. Ada yang menyatakan 13 rakaat. Cuma ulama menyatakan ini sembahyang malam dan tak terkhusus pada tarawih. Apa termasuklah tarawih sekali dalam tu. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita, dia kena spesifikkan niat. Man qama imanan wahtisaban, siapa yang qiyam pada waktu malam, pada bulan Ramadan dalam keadaan beriman, ihtisab, mengharapkan pahala Allah, diampunkan dosa-dosa dia. Solat tarawih ni dia kena niat. Kalau tuan-tuan niat saja aku solat sunat kerana Allah Ta'ala, tak jadi tarawih, dia jadi solat sunat biasa. Dia tak jadi solat sunat tarawih, dia jadi solat sunat mutlak. Saja aku solat sunat kerana Allah Ta'ala, dia tak jadi tarawih. Dia kena niat tarawih, saja aku solat sunat tarawih. Kalau makmum kena niat makmum lah, baru jadi solat sunat tarawih. Dan dalam mazhab Syafi'i juga tak boleh solat sunat tarawih ni lebih daripada 20 rakaat. Dia mesti maksimum 20. Maksimum 20 rakaat. Kalau minimum memang tidak ada. Minimum adalah 2 rakaat. 2 rakaat boleh. Itu paling sikit lah solat tarawih, 2 rakaat. Paling banyak 20. Kalau lebih daripada itu tak boleh buat tarawih. Kita buat sembahyang sunat lain lah. Sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat taubat, hajat ke apa ke. Tapi solat sunat tarawih ini hanya 20 rakaat. Walaupun pada zaman Imam Malik dulu, ulama salaf, Imam Malik dulu, dia di mana? Madinah Al-Munawwarah, sembahyang tarawihnya 36 rakaat. 36. Sebab apa 36? Di Mekah mereka sembahyang 4 rakaat, mereka rehat. 4 rakaat mereka rehat. Jadi 4, 8, 12, 16, 20. 4, 8, 12, 16, mereka setiap 4 rakaat ini mereka akan rehat. Rehat dengan melaksanakan tawaf 7 pusingan. Kemudian 8 rakaat mereka rehat melaksanakan tawaf 7 pusingan. 12 rakaat mereka rehat melaksanakan tawaf dengan 7 pusingan. 16 rakaat mereka rehat lagi. Tapi di Madinah Al-Munawwarah mereka tidak ada Kaabah. Jadi macam mana mereka nak rehat? Mereka kena berpindah kepada amalan yang lain. Menjadi satu sunnah sebenarnya. Menjadi satu sunnah kalau kita tak nak kita tak nak bosan dalam buat satu ibadat kepada Allah, kita tukar-tukar. Semayang, kemudian zikir, kemudian baca Quran. Kemudian semayang pula, kemudian zikir, baca Quran, selawat, istighfar, bertukar-tukar. Dan kita buat satu je, semayang je. Jadi kita akan rasa bosan. Di Madinah Al-Munawwarah, zaman ulama salaf dulu, zaman Imam Malik, mereka menyatakan kami buat 4 rakaat, kami rehat juga. Tapi kami rehat dengan buat semayang juga. Tambah lagi 4. Tambah lagi 4. Kemudian 8 rakaat, tambah lagi 4 rakaat, kami rehat dengan semayang sunat 4 rakaat. 12 rakaat kami rehat, tambah lagi 4 rakaat. 16 rakaat kami rehat, tambah lagi 4 rakaat. 4, 8, 12, 16. Jadi 16 tambah dengan 20 jadi 36 rakaat. Cuma lepas 20 mereka tidak berehat lah. Mereka rehat hanya 4, 8, 12, 16. Mereka tambah dengan solat sunat 4 rakaat. Rehat dengan solat. Jadi tarawih mereka 36 rakaat. Itu zaman Imam Malik dahulu. Tapi ulama Syafi'i tak membenarkan, hanya dibenarkan 20 rakaat sahaja.
Okey. Kemudian As-Sa'ib bin Yazid, dia kata Sayyidina Umar pernah perintahkan Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari untuk mereka berdua ni menjadi imam kepada manusia bergilir, sebanyak 11 rakaat. 11 rakaat. Dalam satu riwayat kata kami sembahyang pada zaman Sayyidina Umar pada bulan Ramadan 13 rakaat. Jadi pelbagai riwayat lah. Ada yang 11, ada 13 pada zaman Sayyidina Umar, ada yang sampai 20. Dan Muhammad bin Ka'ab dia kata kami hidup pada zaman Sayyidina Umar, kami sembahyang 20 rakaat. Jadi pelbagai versi. Mungkinlah Sayyidina Umar tahun ni dia buat 12, tahun depan dia, tahun ni 11, tahun depan 13, tahun berikutnya 20. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Banyak riwayat lah. Cuma mereka pada zaman Sayyidina Umar, mereka sembahyang ni sampai bertongkat dengan tongkat mereka. Sebab apa? Sebab terlampau panjang bacaan imam tu. Setiap satu rakaat terpaksa mereka bertongkat. Itu perbezaan lah mereka dengan kita. Cuma kita tak perlu ukur berapa bilangan, yang mana ikut kesesuaian masjid lah ataupun surau. Mungkin AJK pengerusi lebih tahu, mengikut pengalaman yang telah lalu. Mereka tahu jemaah ini mampu berapa rakaat. Kalau mungkin buat 20, mungkin tinggal imam Bilal siap je. Jadi mungkin dia buat 8. Bila buat 8, tengok juga jangan terlampau panjang, jangan terlampau pendek. Ada satu surau dia minta jadi imam tarawih, dia suruh carikan orang imam tarawih. Tapi masalahnya dia tak nak baca ayat Quran. Dia kata nak baca ayat yang sama, surah Al-Hakumut Takasur sampai apa? Sampai tabat yada abil habim wa tab. Baca ulang tu je. Dia buat 20 rakaat tapi dia ulang ayat lazim. Saya kata kat dia, saya boleh carikan imam, tapi baca ayat Quran sikit. Tak baca ayat Quran, mana satu rakaat tu kita ambil sikit-sikit, 4-5 apa? Baris cukup. Kita tak perlu baca ayat sama. Ayat Quran tu banyak, ada 30 juzuk. Takkan nak baca ayat sama je Al-Hakumut Takasur. Bacalah ayat lain, juzuk 8 ke 29 ke 26 ke. Cuma baca pendek-pendek lah. Saya bagi tahu dia. Dia pun kata okey. Sebab dia lah kadang-kadang orang tak tahu, dia takut jemput imam baca panjang sangat. Takut tahun depan dah orang tak nak sembahyang surau tu lah. Saya kata kita boleh baca, tapi baca pendek-pendek lah, kata dia. Tak nak ulang ayat yang sama tu zaman dulunya. Mungkin 30 tahun dulu, 40 tahun dulu, mungkin kita sembahyang kat masjid surau, mungkin orang baca tu Al-Hakumut Takasur. Kemudian qul Allahu ahad. Kemudian wal asri. Kemudian qul Allahu ahad. Dia ulang benda sama lah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia kata sebenarnya qiyam pada bulan Ramadan ini Nabi tak tentukan waktu dia, dan Nabi tak tentukan waktu dan bilangan rakaat. Bahkan Nabi SAW sembahyang tak lebih pada bulan Ramadan dan juga selain bulan Ramadan. Nabi tak lebih daripada 13 rakaat. Tetapi rakaat Nabi panjang lah. Rakaat Nabi panjang. Kemudian pada zaman Sayyidina Umar kumpulkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Pada ketika itu Ibnu Taimiyah kata Sayyidina Umar suruh pendekkan sedikit bacaan. Pendekkan sedikit bacaan sebab apa? Sebab kita dah tambah bilangan rakaat. Supaya lebih memberi keringanan kepada makmum. Makmum tak terasa panjang sangat. Jadi sebenarnya perkara ini kita panggil yang afdalnya adalah mengikut ahwal al-musallin, mengikut keadaan setempat lah, masjid ataupun surau. Kita tak boleh samakan tempat kita dengan tempat orang lain. Tempat orang lain pun tak boleh samakan dengan tempat kita. Mereka berbeza-beza. Jadi solat tarawih ini mula dia bila? Dia ada waktu mula. Ada waktu mula dan ada waktu akhirnya. Solat tarawih ini termasuk dalam solat sunat yang berwaktu lah. Kita panggil solat sunat yang ada waktu. Kalau seseorang tu dia datang, dia buka puasa banyak sangat kenyang, dia datang masjid dah lambat, orang dah habis sembahyang lah, dia pun imam nak start tarawih lah, dia tak sembahyang isyak lagi. Dia kata sembahyang tarawih dulu, lepas tu baru sembahyang isyak. Maka tak sah. Sebab syarat dia kena sembahyang isyak tu.
Syarat nak buat tarawih kena isyak dulu. Macam witir lah. Witir, syarat nak buat witir kena tarawih dulu. Syarat nak buat witir tarawih. Syarat nak buat witir kena solat isyak dulu. Kalau tak buat tarawih, solat witir pun boleh. Sebab syarat untuk witir bukan kena solat tarawih. Syarat untuk solat witir kena solat fardu isyak terlebih dahulu. Kalau dia buat fardu isyak awal, jamak takdim, maghrib dan isyak dalam waktu maghrib. Lepas maghrib sembahyang fardu isyak dalam waktu maghrib, lepas terus buat witir, boleh. Walaupun tak masuk isyak lagi tak apa. Syarat dia bukan waktu isyak. Syarat dia adalah selepas solat fardu isyak. Itu untuk solat witir lah. Solat tarawih ni waktu dia sama juga, selepas sembahyang fardu isyak kita boleh buat solat tarawih sampailah sebelum azan subuh. Cuma kalau tuan-tuan sembahyang di masjid surau lepas sembahyang isyak, secara berjemaah, dia dipanggil sebagai qiyam. Sebagai apa? Qiyamul lail. Qiyam lah sembahyang tarawih tu. Tapi bila mana tuan-tuan tidur dan bangun lepas tu, tidur pukul 10, bangun pukul 11, atau tidur pukul 10, bangun pukul 2, pukul 3, atau bangun pukul 5.30, tuan-tuan sembahyang tarawih, maka itu dipanggil kalau tuan-tuan niat tarawih, jadilah tarawih dan tahajud sekali. Sebab tahajud dia kena tidur terlebih dahulu baru jadi tahajud. Tahajud kita tak perlu niat, dia memang dengan sendiri jadi. Tuan-tuan sembahyang apa pun, sembahyang tarawih ke, sembahyang witir ke, paling kurang 2 rakaat, dia automatik akan jadi sembahyang tahajud. Jadi kalau tuan-tuan nak sembahyang witir, sembahyang tarawih sekali dengan dapat pahala tahajud, kena tidur dulu lah, kemudian baru solat tarawih. Cuma tak dapat pahala berjemaah lah, melainkan tuan-tuan berjemaah dengan anak isteri semua boleh lah. Tapi kalau nak bangun pukul 4-5 pagi nak kejut anak isteri, takut kita seorang aja bangun. Itu yang apa kita sebutkan tadi mengenai dengan solat tahajud ataupun solat sunat tarawih. Sebab Nabi sendiri pun, Nabi keluar untuk solat pada bulan Ramadan ni, Nabi keluar seorang-seorang semayang, kemudian sahabat ikut belakang. Itu bukan permulaan malam, pada tengah malam. Jadi Nabi semayang tengah malam. Nabi semayang pada malam yang pertama 1/3 malam, malam yang kedua pada pertengahan malam, dan pada malam yang ketiga bulan Ramadan, Nabi selepas daripada itu, selepas pertengahan malam sehingga habis, sehingga sahabat-sahabat dari makmum Nabi ni takut terlepas waktu sahur. Jadi malam pertama, malam kedua, malam pertama awal sikit, malam kedua lewat sikit, malam ketiga lagi lewat. Itu menunjukkan antara waktu, mana-mana waktu bolehlah, antara isyak sampailah subuh. Okey? Ya. Sedangkan tadi maghrib isyak kalau dia buat jamak takdim, lepas di isyak tu dia boleh tak? Sedangkan waktu isyak belum masuk, Semayang apa? Semayang witir dengan tarawih. Tarawih boleh sebab syarat dia lepas semayang isyak. tak seperti bukan, maksudnya bukan lepas waktu isyak lah. Lepas semayang fardu isyak. Dia buat takdim pun sedangkan waktu maghrib masih ada lagi. Boleh. Untuk dia sajalah. Untuk dia saja. Kalau dia ada grup, kalau yang pergi bermusafir itu mungkin 10 orang, semua boleh buat lah. Awal boleh buat. Ya. Kalau dia tidur ni walaupun tersengguk pun tak apa. Sengguk, maka lepas tu terus semayang, dia dianggap dia mendapat pahala apa? Tahajud. Tapi kalau tak tidur walaupun tak tersengguk, dia akan dapat pahala qiyam lah. Dipanggil sebagai qiyamul lail, jaga pada waktu malam. Sebab tahajud syarat kena tidur dulu sekejap. Walaupun terlelaplah beberapa minit, beberapa saat, maka dikira sebagai tahajud. Cuma kalau terlelap pukul 1-2 pagi tu, jawapannya selalunya lajak lah. Terus Okey, mengenai dengan solat tarawih ni,
tarawih tu maknanya kerehatan diri. Cuma di sisi majoriti di kalangan ulama, tahajud termasuk tarawih ataupun tidak. Solat tatawwu', solat sunat pada waktu malam selepas tidur, yang saya bagi tu tadi, baru dipanggil tahajud. Kalau niat tarawih baru dapat tarawih. Kalau tak niat tarawih maka dia tak dapat tarawih. Sebab solat sunat tarawih dia solat sunat berwaktu. Kalau terlepas boleh qada, sunat qada. Kalau dia terlepas, mungkin dia penat lepas semayang fardu isyak, dia ingat nak tidur sekejap sampai subuh esok, tak sempat semayang tarawih, boleh qada. Sebab dia semula solat sunat berwaktu. Ulama sepakat solat sunat tarawih ni adalah sunat. Dan khulafa ar-rasyidin bermula daripada Sayyidina Umar, berterusan solat sunat tarawih secara berjemaah. Dan juga ulama sepakat disyariatkan berehat selepas 4 rakaat. Sebab ulama-ulama salaf mereka buat macam tu. Dalil dia adalah dalil ulama-ulama salaf lah. Ketika ulama salaf, ulama-ulama yang awal tu, 300 tahun awal dulu, setiap 4 rakaat mereka berehat sebab nak bersesuaian dengan nama tarawih tersebut. Bilangan rakaat tiga mazhab lah. Dan juga satu riwayat daripada Imam Malik menyatakan 20 rakaat selain daripada witir, 20 rakaat. Cuma sebab berlaku perbezaan, sebab apa 20 rakaat, 13 rakaat ni adalah berbeza-beza riwayat. Bila riwayat berbeza, maka mereka keluarkan hukum bilangan tarawih itu berbeza juga. Pada zaman Omar Abdul Aziz, mereka semayang tarawih 36 rakaat, tak termasuk witir. Witir 3 rakaat, jadi 39 rakaat. Itu semua mengenai dengan tarawih sebelum ini. Dan ijma' di kalangan sahabat Nabi menyatakan tentang kesunahan ataupun sunat solat sunat tarawih ni. Antara rahsia solat sunat tarawih 20 rakaat, solat rawatib, ar-rawatib al-muakkadah ghairu Ramadan. Antara hikmah ataupun rahsia sebab apa solat tarawih 20 rakaat, sebabnya ada ulama katalah, sebabnya rawatib, solat sunat qabliyah dan ba'diyah, yang muakkadnya ada 10. Bila muakkad ada 10, maka darab dengan 2, dia akan jadi 20. Mana akan bila bulan Ramadan akan digandakan lebih 10 rakaat solat sunat rawatib yang muakkad, dan bila tiba bulan Ramadan jadi digandakan jadi 20. Sebab tu 20 rakaat solat sunat tarawih. Itu pendapat di kalangan ulama lah. Kemudian mereka menyatakan tentang solat malam selepas solat tarawih ini dengan solat-solat sunat yang lain, yang mana yang lebih afdal? Ulama Syafi'i menyatakan yang pendapat yang paling kuat di sisi ulama-ulama Syafi'i, solat sunat rawatib lebih afdal berbanding solat sunat tarawih. Mana solat sunat qabliyah dan juga solat sunat ba'diyah lebih afdal berbanding solat sunat tarawih. Walaupun solat tarawih itu disunatkan berjemaah, kerana Nabi SAW berterusan solat sunat rawatib, tapi Nabi tak berterusan solat sunat tarawih. Itu antara dalil lah ulama Syafi'i. Dia kata tarawih Nabi buat tapi tak berterusan. Untuk solat qabliyah Nabi berterusan buat. Itu menunjukkan solat sunat rawatib lebih afdal berbanding solat sunat tarawih. Cuma ulama Hambali menyatakan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka lihat dari sudut lain, dari sudut berjemaah itu sendiri. Jadi mereka kata solat sunat yang berjemaah itu lebih afdal. Solat sunat tarawih lebih afdal. Sebab solat sunat tarawih, solat sunat yang berjemaah ini lebih hampir kepada fardu. Dari segi gambaran jelah lebih hampir kepada fardu. Jadi mereka katakan solat sunat yang afdal adalah solat sunat rawatib. Bukan solat sunat rawatib, solat yang disunatkan berjemaah. Maksudnya solat gerhana minta, solat istisqa minta hujan, solat sunat tarawih
Last kali baru diletakkan solat sunat rawatib yang tidak disunatkan berjemaah. Dan tarawih pada zaman Nabi kalau kita lihat tak disyariatkan melainkan pada akhir tahun Nabi buat tu, yang saya sebutkan pada awal-awal kuliah tadi, yang Nabi keluar pada malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat Nabi tak keluar. Itu adalah sekali je yang berlaku. Tahun depan tu tidak diceritakan lagi, tidak diceritakan untuk kali yang kedua pada tahun yang berikutnya. Dan Saidina Umar, dia kumpulkan untuk solat tarawih ini pada tahun yang ke-14 Hijrah. Dia kumpulkan semua. Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Saidina Umar kumpulkan sebelum Saidina Umar, Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar sama juga sembahyang seorang-seorang, sendiri-sendiri. Tahun 14 Hijrah, selepas 2 tahun tanpa pemerintahan Saidina Umar, lepas 2 tahun dia perintah, terus dia nak dilaksanakan secara berjemaah. Imam As-Suyuti menyatakan tidak sabit Nabi solat sunat tarawih 20 rakaat. Tapi Saidina Umar lepas 2 tahun pemerintahan, dia suruh buat secara berjemaah. Imam Al-Kasani dalam mazhab Hanafi, ulama mazhab Hanafi, dia menyatakan apa yang Saidina Umar suruh supaya dikhatamkan Quran lebih daripada sekali dalam solat tarawih, itu sebenarnya dari sudut fadilat, dari sudut kelebihan. Ini pada zaman mereka, kita tak boleh samakan dengan zaman kita. Imam Al-Kasani menyatakan pada zaman sekarang yang afdalnya adalah imam membaca ala hasabi halil qaum, mengikut keadaan setempat. Keadaan setempat. Kalau semua orang masjid, orang surau tu semua kuat-kuat semayang, dia 3-4 jam pun tak apa. Memang dia tak ada kerja lain dah. Kerja dia semayang aja, tak apa. Tapi kalau orang yang ada kerja lain, esok dia ada kerja lagi, esok dia masuk kerja awal. Jadi, dan bukan dia, ramai lagi begitu jemaah-jemaah yang lain, maka dia perlu disederhanakan, dipendekkan lah bacaan imam supaya makmum tidak berasa serik lah, untuk menjinakkan hati makmum untuk berjemaah bersama-sama dengan imam. Itu di antara solat sunat tarawih lah yang saya sebutkan tadi. Ada apa-apa soalan lah? Saya kata bid'ah yang bertafsir antara dua solat. Bid'ah yang kita baca antara dua solat tu, antara tasbih, selawat, tasbih semua tu. Okey, sebenarnya ulama' sepakat tau pensyariatan berehat selepas 4 rakaat. Kerana ulama' salaf mereka buat macam tu, 4 rakaat berehat. Cuma ulama' dalam mazhab Hanafi, mereka menyatakan disunatkan, sementara nak tunggu setiap 4 rakaat disunatkan untuk apa? Berehatlah. Selepas daripada 4 rakaat tersebut disunatkan untuk dia berehat seketika, sama ada dia diam ataupun dia solat seorang-seorang, ataupun dia baca Quran sekejap, ataupun dia bertasbih sekejap, ataupun dia sibukkan diri dengan benda lain lah, selawat ke, berzikir ke, setiap 4 rakaat. Itu ittifaqlah sebulat suara di kalangan ulama'. Cuma mazhab Hanafi kata nak diam pun boleh, nak semayang seorang-seorang pun boleh, ataupun nak baca Quran boleh, nak zikir pun boleh, setiap 4 rakaat. Dalam mazhab Hanbali, dia kata tak mengapa, setiap 4 rakaat untuk dia meninggalkan istirahat. Maknanya dia tak nak berehat terus. Lepas 2 rakaat bangun, 4 rakaat pun dia bangun juga. Dia tidak ada rehat. Lepas 4 rakaat terus bangun rakaat yang berikutnya. Lepas 8 rakaat terus bangun. Lepas 12 rakaat terus bangun. Boleh. Tak jadi masalah. Mazhab Hanbali kita tak jadi masalah. Setiap 4 rakaat boleh. Tidak mengapa meninggalkan istirahat, dan tidak disunatkan doa yang tertentu lah. Nak baca doa apa pun tak apa. Yang selalu kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, itu sebenarnya tak ada doa khusus, doa apa-apa pun tak apa. Cuma nak baca doa tu baguslah. Ataupun doa-doa lain kita boleh baca.
Kerana tidak datang hadis mengenai doa antara 4 rakaat, doa khusus tak ada. Jadi apa-apa doa kita boleh baca. Cuma kita setiap 2 rakaat selawat lah. Cuma kita punya selawat 4 rakaat tu kita panjang lah sikit kan, selawat. Macam 2 rakaat selawat pendek, 4 rakaat tu panjang sikit, 6 rakaat pendek sikit selawat, sampai 8 rakaat panjang sikit. Kalau sembahyang sampai 20 time 10 rakaat pendek sikit, 12 rakaat panjang sikit selawat. Sebenarnya selawat pun sebenarnya adalah untuk memperolehi apa? Kerehatan juga. Sebab saya bagi tahu tadi, setiap amalan kalau kita buat sembahyang kita akan rasa bosan, maka kita pindah dengan ibadat lain, selawat ke, tasbih ke, baca Quran ke, supaya itu juga dianggap sebagai kerehatan lah. Okey. Qada pun sunat kalau seseorang tertinggalkan. Sebab dia solat sunat yang berwaktu. Setiap solat sunat berwaktu ada qada. Tak dia bila pun boleh. Qada ni bila pun boleh. Kalau kita terlepas malam ni, kita nak qada lusa boleh, tulat boleh, kita nak qada siang boleh, malam boleh, terpulang kepada kita. Siang boleh, kan waktu duha tu luas panjang masa dia. Jadi waktu duha tu kita nak apa? Qada solat sunat tarawih pun boleh. Sama ada kita nak qada 8 rakaat ke 2 rakaat ke, terpulang pada kita lah. Buat bersendirian. Kalau ada jemaah kita boleh buat jemaah. Tapi solat sunat tarawih ni kalau kita buat qada, kalau buat waktu siang disunatkan perlahan. Sebab qada solat dia tak ikut atas sembahyang, dia ikut atas waktu. Kalau waktu siang dia kena baca perlahan, kalau waktu malam disunatkan baca kuat. Macam kita qada lah, qada solat sunat maghrib tapi pada waktu duha, baca perlahan. Kalau lepas sembahyang maghrib kita qada solat fardu zuhur, disunatkan baca kuat. 2 rakaat yang awal tu baca kuat walaupun sembahyang fardu zuhur. Sebab qada dia diambil kira waktu, bukan diambil kira solat apa. Ada apa-apa soalan lagi ya? Ustaz, lain sikit. Puasa ni banyak yang jadi galakkan Quran lah. So nak tanya, kan ada dulu buat tadarus. Tadarus ada 5 orang. Mana lebih afdal? Kita bertadarus, ramai baca, kita dengar-dengar, kita baca sikit, ataupun kita memilih untuk baca sendiri. So macam mana dia punya? Dia kalau yang terbaik dua-dua lah. Baca sendiri pun ada, kita ada bacaan kita tersendiri, mana kita baca juzuk 1 ikut juzuk 2. Tapi dalam masa yang sama tadarus Quran pun kita join juga. Dua-dua kita buat, itu terbaik lah. Selalunya bila tadarus Quran ni tujuannya supaya kita tidak rasa bosan lah. Bila kita baca seorang kita akan mengantuk. Kadang-kadang kita baca seorang bulan puasa ni kadang-kadang selai pernah mengantuk lah. 2 lai, tambah-tambah lepas subuh tak sempat separuh muka dah mengantuk lah. Nah, jadi kalau tadarus Quran ni kita lebih bersemangat lah. Kemudian kita baca, kalau tersalah baris orang lain tegur, kalau orang lain tersalah baris ke huruf kita akan tegur. Jadi dua-dua baiklah. Cuma kalau yang terbaiknya dua-dua kita buat. Kita ada bacaan kita tersendiri. Tadarus pun kita join juga. Cuma tadarus ni kita kena duduk daripada awal sampai habis lah. Jangan time kita baca je ada, time orang lain baca kita keluar. Ataupun tadarus ni kita kena baca daripada awal sampai akhir bersama-sama. Kalau kita ada 10 grup, satu grup baca juzuk 1, grup kedua baca juzuk 2, grup ketiga baca juzuk 3. Itu tak tersampai maksud. Tujuan tadarus Quran ni kita nak khatam Quran. Tapi kalau juzuk 1, grup pertama baca juzuk 1, grup kedua baca juzuk 2. Mana grup yang pertama tak akan jumpa juzuk 2 sebab grup nombor 2 baca juzuk 2. Jadi kita terus langkau grup juzuk yang berikutnya.
Jadi tak tersampai objektif atau maksud untuk bertadarus Quran. Sama juga kalau kita bulan Ramadan ada kita buat qiyam tahajud sebahagian masjid lah. Tujuan dia untuk memberi makmum ataupun jemaah lebih semangat lah. Semangat. Kalau kita buat sembahyang tahajud dekat rumah, mungkin paling kuat pun 4 rakaat, lepas tu mengantuk tidur. Tapi bila kita sembahyang berjemaah, imam ada buat zikir, selawat, macam-macam, jadi itu lebih semangat, segar sikit lah. Itu je. Tapi setiap perkara-perkara yang macam ni, selalunya ibadat-ibadat ni dia lebih baik kita buat berseorangan sebenarnya. Kita buat berseorangan, baca Quran, kemudian kita solat tahajud, tu lebih baik kita buat berseorangan dekat rumah kita lah. Tapi kalau diberi pilihan lah, kalau diberi pilihan, kita yang seorang pun kita baca, yang bertadarus pun kita join. Sebab Nabi bertadarus dengan Jibril. Setiap bulan apa puasa, Jibril akan turun bertadarus. Nabi baca, Jibril dengar, Jibril baca, Nabi akan dengar. Jadi bertadarus ni perkara yang dituntutlah sunat pada bulan puasa ni. Untuk memberi kekuatan kepada kita lah. Tapi kalau bulan-bulan lain kita nak baca seorang tak apalah. Tapi bulan Ramadan dituntut untuk bertadarus. Sebenarnya tujuan dia untuk mengelakkan tu rasa letih, penat, ngantuk semua tu. Dia lebih bersemangat lah kalau kita buat bertadarus ataupun berkumpulan. Yang tak ada terus je. Yang tak ada terus. Terus? Jangan tak ada terus lah. Tapi yang bertadarus tu mesti yang kena baca, yang boleh baca Quran ataupun yang pandai baca. Jangan baru nak belajar Quran. Orang lain semuka 5 minit, dia satu muka 25 minit. Jadi orang pun bosan dengar dia baca merangkak-rangkak tu. Jadi dia mesti kena pandai baca juga. Dia kena pandai baca. Sebab kita bertadarus Quran ni, tujuan dia kita nak khatam Quran. Kita nak khatam Quran, bukan kita nak baru nak belajar Quran. Kalau nak belajar, kita kena pergi kelas belajar Quran lah. Bertadarus Quran bukan untuk belajar Quran. Kita nak habis, nak khatamkan Quran. Tapi kalau nak belajar, itu bukan namanya bertadarus Quran. Nak betulkan bacaan ke, nak betulkan tajwid panjang pendek, tu bukan nama untuk bertadarus Quran. Itu nama dia kita buka kelas Quran. Apa dia? Dengar boleh lah, dengar je. Sebab orang yang dengar bacaan Quran, seolah-olah dia mendapat pahala seperti orang baca Quran. Jadi dia duduk situ dengar je. Dia dengar tak apa. Okey. Semoga Allah Taala beri kefahaman kepada saya dengan tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.